Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan zil ata'i wal ihsan khalaqal khalqa liya'buduh wa ajzala alaihimun ni'am liyashkuruh wa anara qulubal mu'minina bil Qur'an wa lahul hamdu ala ni'matil imani wal Qur'an. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya, karena tidak ada bekalan yang sempurna untuk perjalanan abadi yang panjang yang tidak ada akhirnya itu selain daripada kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kita bertakwa, banyak lorong-lorong yang akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita susah, apa saja bencana yang menimpa kita, dari sudut ekonominya, dari sudut kesusahannya, Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 19 Februari 2021 bersama dengan 7 hari bulan 7 Rajab 1442. Tajuk yang diberi kepada kita hari ini iaitulah pandemik menggugat ekonomi. Maka berhematlah dalam perbelanjaan dan bantulah mereka yang memerlukan. Para jemaah sekalian, itu secara realiti. Bila mari suasana macam ni, kita mesti kembali kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri-ciri mereka yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla itu ialah apabila membelanjakan harta, mereka tidak boros, tidak melampaui batas. Dan orang yang ada harta pula tidak bakhil, tidak kedekut. Tengok orang perlu, kita bantu. Maknanya kalau kita banyak, jangan boros. Kalau kita ada, jangan kupik, jangan bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, di antara celah-celah itu Allah kata bersederhana di antara kedua-dua. Bakhil pun masalah, boros pun masalah. Maka kita ambil jalan tengah, bersederhana dalam semua perkara. Apalagi di saat ancaman, di saat suasana yang begini, ataupun disebut dengan nama kegawatan ekonomi sekarang, bagi sebahagian orang, bagi orang tak terasa apa pun. Maka para jemaah sekalian, apabila kita kembali kepada sejarah, di akhir tahun 2020, negara Malaysia telah mencatatkan jumlah kes COVID-19 yang positifnya berdasarkan kepada tes yang diambil melebihi 220,000 kes, dengan lebih daripada 790 kematian semenjak kes yang pertama. Itu dari sudut maklumat. Maka kemunculan COVID-19
bukan saja memberi kesan terhadap kesehatan, tetapi juga telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara. Ramai di kalangan kita yang terjejas pendapatannya akibat wabak ini, dan ramai juga yang telah hilang pekerjaan, sama ada tak boleh bekerja ataupun sudah dibuang kerja. Khususnya masa PKP 10 dulu memang berat. Kita nampak pada waktu itu ada sahabat-sahabat ahli-ahli kampung yang ahli-ahli qaryah yang terputus bekalan makanan. Ada yang sudah tidak dapat bekerja kerana tak boleh nak bekerja, nak keluar rumah pun tidak dibenarkan, maka banyak yang terjejas. Tidak kurangnya mereka yang menghentikan operasi perniagaan. Sebahagian daripada mereka terpaksa bergantung kepada bantuan, sama ada melalui kerajaan ataupun NGO kebajikan, ataupun melalui jiran-jiran tetangga, anak beranak pakat tolong. Ada yang terpaksa mengeluarkan wang simpanan daripada simpanan-simpanan tetap, sama ada KWSP, ataupun dalam pada akaun yang sudah sedia ada sikit-sikit dikorek-korek keluar. Maknanya COVID ini telah memberi kesan terhadap ekonomi hampir di seluruh dunia. Di Malaysia, negara kita juga, sektor perbankan juga mengalami masalah, dan macam-macam kita tengok, boleh katakan semua sudutlah bermasalah. Itu yang kita nampak dari sudut keadaan suasana. Dan syarikat-syarikat juga telah menurun dia punya prestasi. Begitu juga pembinaan. Tuan-tuan para jemaah, kita sudah nampak peristiwa-peristiwa ini terjadi. Tapi timbul juga dalam masalah kita ini, boleh jadi anda rasalah macam sebahagian masyarakat dia rasa jemu puas baru setahun. Dalam khutbah yang lepas anda ada sebut bagaimana kadang-kadang ujian Allah Ta'ala itu pendek, ada masanya panjang. Nabi Yaqub sampai 40 tahun kan? Nabi Ayub belah tahun. Kita harap pandemik ini jangan lama lah, insya-Allah, dengan doa kita, munajat kita, dengan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan dia hilang. Timbul desas-desus mengatakan bahawa ini semua konspirasi. Kita orang Islam ni ditipu oleh orang Barat. Kita kata menasabah juga, kita orang Melayu ditipu, orang Arab ditipu. Tapi mengapa juga negara-negara Barat yang penipunya dikatakan orang itu juga berada di situ juga ditipu? Sebab itulah kalau kita nak bercakap, kalau ada fakta yang jelas, kalau setakat qila wa qala, usahlah bercakap. Sebab cakapan-cakapan pendakwah ini akan menaik semangat rakyat untuk memberontak, untuk nak lawan, untuk nak langgar dia punya sistem yang ada. Kita kata ini sangat berbahaya. Maka para jemaah sekalian, bila ada perkara yang berlaku sudah ada kesannya, sudah ada kesan, maka daripada kesan itulah yang kita perlu mengambil pengajaran, iaitu kalau kita ada duit di musim ini, janganlah boros. Beli benda yang pelik-pelik yang tidak berfaedah, kita kata jangan, sabar-sabar dulu. Kenapa? Sebab kita tidak tahu berapa lama dia ni duduk dalam negara, dalam dunia ini. COVID-19 ni berapa lama dia bertahan, dan bila dia akan hilang. Dan suasana duk mai PKP, BP, macam-macam dia punya istilah yang sudah ada ini, bila akan berakhir, wallahu alam. Jadi kita yang ada duit berjimat, yang tak ada duit bercermat. Yang ada duit, bantulah saudara-saudara kita yang memerlukan kepada bantuan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Sesiapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin yang lain dalam dunia ini, kita tengok orang susah, kita lepaskan, kita bantu dia. Wa man yassara mu'sirin. Baik, yang pertama dulu. Nasaya Allah Ta'ala nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
orang ini akan dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla daripada kesusahan besar. Pada hari kiamat nanti insya-Allah Allah lepaskan kita. Pada saat itu tak ada siapa yang boleh tolong kita, yang boleh bantu kita, tidak ada. Yang adanya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kita bantu saudara kita atas dunia ni, Allah bantu kita di akhirat. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin. Siapa yang boleh meringankan, memudahkan urusan. Yang tadi kita lepas sudah terperangkap dia. Yang ni kita mudahkan urusan orang yang susah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Hadis ini dalam Muslim. Maka para jemaah sekalian, itu yang dikatakan bahawa semua perkara akan mendapat nilaian yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah SWT akan beri kepada kita. Kalau kita tolong orang, Allah Ta'ala akan bantu kita. Maka wabak ini, pandemik ini, kita tak tahu bila berakhir. Maka kita kena perlu hidup dalam suasana yang ada hari ini, suasana baru. Banyaklah benda baru kitanya kan. Dalam kehidupan kita pun, jumpa dengan kawan lama, nak salam, nak peluk pun susah. Kita tak tahu siapa yang akan menjadi sebab. Itu sebenarnya punca. Kita tak kata kawan kita tu bawa COVID sehingga kita tak nak salam dengan dia. Cuma kita bimbang takut kita yang bawa kepada dia. Maka akhirnya masing-masing guna isyarat. Assalamualaikum. Kita nak bersentuhan tak berani, takut kita menjadi sebab. Ni ada setengah orang ni dia bila orang tak nak salam dia pula perli-perli. Apa dia ingat awak ingat saya bawa COVID ke? Kawan dia kata bukan awak yang bawa, takut saya yang bawa kepada awak. Jadi kita masing-masing bertoleransi, masing-masing berlapang dada, masing-masing menjaga, janganlah duk perli-perli. Bila orang tak salam perli pula, dia kata tak mau ikut sunnah. Bagi salam itu sunnah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sunnah. Cuma kita tertinggal sedikit, iaitu tak boleh nak hala tangan, tapi dengan isyarat bahawa kita nak bersalam, insya-Allah yujar akan diberi pahala dalam suasana yang ada di sini. Maka dalam suasana begini, tak usahlah kita ihraj, menyusahkan orang lain. Apa maksud ihraj? Apabila diarahkan supaya tidak bersentuh, contohnya, kita bila kita hala tangan, kawan kita tak sambut, jadi lain macam. Bila sambut, tak ada apa-apa petang ni. Alhamdulillah. Malam nanti dengar-dengar cerita, kawan yang kita bersalam tadi positif COVID. Satu rumah, satu masjid, satu kampung yang bising tak lalu tak apa ni, tak lain nak tidur, duduk tunggu keputusan positif ke tidak. Itu di antara punca-punca yang berlaku. Jadi kita tak wajah duk ihraj orang. Alhamdulillah dalam suasana ibadat yang kita ada ini pun banyak sunnah yang kita boleh hidupkan. Tuan-tuan boleh mari awal ke masjid. Boleh duduk di saf awal kalau kita nak. Boleh samakan saf. Boleh takbiratul ihram bersama imam. Selepas solat kita boleh duduk zikir selepas solat. Dalam pergerakan solat kita angkat tangan, letak tangan, semua itu sunnah yang diberi pahala. Cuma ada satu sunnah tertangguh, iaitulah nak rapatkan saf. Itu dia panggil sunnah tertangguh, bukan menghilangkan sunnah. Kita kena faham di situ. Jangan ada ikut video-video orang yang duduk cerca orang yang sehingga sanggup mengatakan mana-mana ustaz yang benar, murid-murid dia solat berjauhan, orang ini telah dikuasai oleh Dajjal, telah mengikut mazhab WHO. Kita kata hayhat, muluk, berhati-hati. Pak, kerana kata orang, setiap orang itu akan terikat dengan ucapan dia, akan terikat dengan ucapan dia. Allahu Akbar. Innal al-mar'a muwakkalun bimantiqi, dalam bahasa Arab kata orang itu akan terikat dengan ucapan dia. Mana ucapan kita sama ada kita hina orang atau kita kata kepada orang, kita tunggulah di saatnya nanti orang kata kepada kita. Ini juga satu perkara yang menyusahkan kita para jemaah sekalian. Maka dengan itu kita tengok keadaan sahabat-sahabat kita yang perlu bantuan, kita bantu. Jangan kita senang-senang ya duduk relax-relax kata orang sekarang ni, jangan sekali-kali. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisa al-mu'min billadhi yashbi' wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Nabi kata bukanlah seorang yang benar-benar beriman dia kenyang, orang keliling kelalang, jiran-jiran sebelah rumah dia ja'i'un. Apa makna ja'i'un? Lapar. Kita jangan duk suka-suka kita boleh makan banyak. Sudah makan tayang pula dekat Facebook. Oh, hari ni jam makan besar. Oh, makan besar perayaan orang lain itu cerita lain. Kita sama kita ni makan besar. Sudah makan besar, jiran sebelah kita terlupa tanya dia ada makan ke tidak. Allahu Akbar. Hadis ini dalam Sahih Al-Jami'. Ada seorang ulama salafus salih zaman dulu, dia duk sibuk menyediakan minyak untuk menceriakan masjid. Zaman dulu orang pakai lampu minyak kan. Dia bawa minyak dia banyak. Kata dia Tuan Syekh Nazir Masjid, dia kata mengenyangkan as-sajid lebih utama daripada mencerahkan masjid. Apa maksud dia? Orang yang bersujud, makna orang mukmin tak ada makanan, membawa minyak ni bagi kepada dia orang untuk dia makan, untuk dia masak, untuk apa, lebih baik daripada kamu duk cerahkan masjid. Masjid sudah ada lampu, cuma nak cerahkan lagi, nak ceriakan lagi. Kita kata bukan masa dia duduk pelik-pelik, kita tengok suasana yang ada begitu. Maka para jemaah sekalian, itulah yang kita katakan bahawa suasana yang ada ini perlu kita hadapi dengan baik, tangani dengan baik. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang tidak peduli dengan suasana. Kita tidak tahu apa yang berlaku kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan angkatkan bencana ini secepat mungkin, insya-Allah. Dasar kita di saat ini iaitulah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong, bantu membantu di atas takwa, albir. Albir ni segala pintu kebajikan kita tolong. Apa saja orang susah kita beri bantuan. Apa saja yang menimpa saudara-saudara kita, jangan kata sekadar berputih mata, kerana mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam hadis Muslim, Nabi kata al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam itu seorang saudara kepada Islam yang lain, walaupun bukan adik-beradik dia, tapi saudara seagama. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Tiga Nabi pesan. Mu jangan zalim dia, jangan tinggal biarkan dia terbiar begitu saja. Kalau dia susah kita bantu, dia terpeso menyeleweng kita betulkan. Apa saja keadaan, tengok dia tak solat kita bagi nasihat, tengok apa saja kita bantu. Wala yahqiruhu, dan jangan kita hina seorang muslim. Maka di antara fenomena yang tak baik iaitulah apabila kita tahu saudara kita susah, kita tak bantu. Kita tahu saudara kita sakit, kita tak tolong pun dia. Saya tahu dia sakit, saya dah like dia punya Facebook, tengok di atas katil hospital, ziarahnya tidak. Timbul lagi soalan, kita bukan tak nak ziarah, hospital tak bagi orang ziarah. Ni zaman PKP ni, zaman Covid ni, tak lagi ziarah kita. Tuan-tuan, ada satu lagi ziarah yang ditunggu-tunggu oleh orang sakit, iaitulah ad-du'a. Dia panggil ad-du'a bi zahril ghaib, doa di sebalik tabir. Kita dengar yang saudara kita susah, sakit, apa saja bala bencana, doa, Allahumma sembuhlah penyakit saudaraku. Kalau dia mati, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ya Allah lepaskanlah kesusahannya. Apa saja kita angkat tangan doa, malaikat bersama kita mengaminkan doa. Bahkan malaikat tolong jemput, walaka bimisli walaka mislu, engkau juga dapat seperti itu. Maknanya kalau kita doa orang sakit, malaikat doakan untuk sembuhkan sakit kita. Kita doa orang susah, malaikat doakan supaya Allah Ta'ala hilangkan susah kita. Tuan-tuan tak rugi. Tapi tak puas hatilah saya
Kalau tak letak di Facebook, tak maklumkan kita dah doakan dia, kita kata usahlah bermain-main dalam perkara ibadat. Jangan bermain-main, sebab kalau kita bermain, kita nanti kehilangan banyak perkara tentang ikhlas, masalah riak, banyak benda yang akan masuk dalam hidup kita. Maka para jemaah sekalian, kita utamakanlah orang-orang yang dekat-dekat, orang-orang yang rapat dengan kita, kita bantu, kita tolong mereka, kerana mereka orang yang perlu diberi pertolongan. Jangan duduk kira orang lain dulu, kira orang yang dekat dulu. Dalam hadis Nabi kata, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang membantu orang yang susah, dia akan meraih pahala seperti berjihad pada jalan Allah. Seperti orang yang berdiri solat, berpuasa pada siang, besar pahala. Kita nak pergi tak boleh, berjihad tak boleh, tapi kita boleh tolong orang. Maka kata para pengkaji mengatakan, ada beberapa mekanisme yang kita boleh bantu orang-orang susah walaupun kita duduk di rumah kita. Yang pertama, tuan-tuan yang ada kemampuan menyertai kumpulan mutatawwi', iaitulah NGO kebajikan. Kita tolong sekat mana boleh. Saya tak ada duit, tapi saya boleh angkat barang, silakan. Kita bawa barang orang, walaupun tak ada 1 sen tak keluar duit kita, tapi pahala sama dengan orang yang beri duit. Allahu Akbar, gembira kita. Kita jangan jadi pak tengok ya. Oh, rajin dia ni, oh hebat dia ni, asyik duduk gaji tu, gaji laik sana laik sini, kita juga tak bantu pun lah. Yang kedua, kita kena bantu peniaga-peniaga kecil, orang yang duduk meniaga gerai tepi jalan, orang yang duduk, kita tolong saudara kita. Berbeza harga dia beberapa sen dengan kedai-kedai toke-toke yang besar yang memang kaya raya. Janganlah ambil kira. Ingatlah, kalau beza 20 sen 30 sen, ini aku sedekah kepada sahabat kita ni. Ada seorang sahabat saya di masjid sana, dia buka kedai makan. Harga kedai dia roti canai 50 sen sebiji. Saya kata, ni buat nanya ke orang lain? Tak, dia kata, Ustaz, saya sudah berniat 50 sen, harga dia RM1, tapi orang bayar 50 sen. 50 sen, kalau dia miskin saya sedekah, kalau dia kaya saya hadiah. Maknanya, kalau dia boleh jual roti canai dia 500-200 biji sehari, bermakna dia sudah sedekah setiap hari 50 sen kali 200 biji. Kita kata, subhanallah, kaya awak. Jadi kita cuba bantu peniaga-peniaga kecil, penjual-penjual kecil-kecilan yang ada ni, tolong. Hari ni kita tengok, Allahu Akbar, anak-anak muda ni pandai pula bermain dengan internet. Dia panggil bahasa sekarang ni COD. Esok saya nak masuk sekian sen, siapa dia nak, saya PM berapa makanan nak, berbagai-bagai. Ada yang bawa motosikal, dia panggil food panda, macam-macam. Kita bantu mereka. Yang ketiga, kita bantu tabung-tabung makanan. Di mana ada tabung makanan yang bagi pada orang susah, kita bantu. Yang keempat, kalau kita tahu orang ni, kita nak bantu tak dapat, kita sampaikan maklumat kepada pihak masjid, pihak pejabat wakil rakyat, pejabat kebajikan. Kita sampaikan, jangan kita diam setakat tu je. Ya, biar dia lah. Itu bukan gaya orang Muslim dalam hidup kita ni, para jemaah sekalian. Saya sekali lagi di atas nama khatib mimbar ini sekali lagi berseru kepada semua warga kita, ahli-ahli qaryah kita di bawah masjid ini, siapa-siapa tahu orang yang susah, perlu bantuan, perlu makanan, perlu apa saja, saya maklumkan ke masjid kita ini. Kita akan sampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab, ataupun tabung masjid ini akan bergerak, insya-Allah. Saya tidak izinkan dan tidak reda. Kalau tuan-tuan tahu ahli qaryah di bawah masjid kita ini yang tak makan, tak ada makanan, tuan diam, kita berdosa. Sebab kita membiarkan kita hidup dalam kenyang. Wajaruhu ja'i'un. Nabi kata, tidak benar-benar orang beriman dia kenyang, jiran tetangga dia lapar. Jadi saya minta bantuan kepada semua. Jangan hulur tangan ke penghulu, ke orang ni lah. Kita yang tahu, sampaikan. Boleh sampai kepada saya, kepada Bilal, kepada siapa saja, bahawa ada di kawasan kita ni orang yang ada masyakkah. Sebab sekarang ni kita tak tahu, orang minta derma tanpa saksi, cukup dasar, dia panggil scammer. Hari-hari masuk dalam WhatsApp, hari-hari masuk dalam telefon. Kadang-kadang pukul 12 malam tak lagi, Ustaz, anak saya tak ada makan, kata pergi beli kat kedai tu, tak ada duit, pergi cari orang dekat. Dia duduk jauh, bukan duduk dekat. Kalau duduk sini saya bagi.
Itulah suasana yang berlaku. Orang susah yang betul-betul susah kita kena cari, orang yang buat-buat susah kita hindari. Baiklah para jemaah sekalian, hari Jumaat hari yang bahagia. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.